Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, terima kasih kepada anda yang sudi menonton Buletin MFL pada minggu ini. Seperti biasa, saya pun seperti anda pekerja dari rumah, work from home, ekoran Total Lockdown 3.0 yang telah dilanjutkan sehingga 28 Jun ini. Bagi topik pada minggu ini, ada satu perkara menarik yang telah dicadangkan Ketua Pegawai Eksekutif CEO MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, iaitu mewajibkan penyokong-penyokong mengambil vaksin terlebih dahulu jika mahu dibenarkan masuk ke stadium. Jadi apa agaknya respon dari penyokong-penyokong semua? Apa kata kita dengarkan pandangan masing-masing. Okey, pasal kehadiran penonton stadium yang perlu vaksin kan, rasa benda ni memang benda yang baik lah. Sebab kita kalau tengok mana-mana pun macam worldwide punya ni pun kebanyakan semua memang dah memerlukan vaksin lah. Macam ni new normal lah. Sebab kita pun macam dalam semua negara pun try nak jadi immunity kan. So macam mana pun itu antara langkah yang terbaik lah untuk kita pastikan siapa yang hadir ke stadium tu at least ada something lah, dia ada untuk mengelakkan wabak ni lebih berluasa lah. Dan aku pun rasa by the time kita allow benda ni pun mungkin mengambil masa kat bulan 2 lagi, dan hopefully by that time kita punya penetration vaksin negara kita ni meningkat lah. Dan dengan membuat benda tu juga, itu salah satu cara untuk kita galakkan untuk rakyat kita pergi mendaftar dan join the vaksin lah. Another option yang mungkin kita boleh pertimbangkan, kiranya ada yang sanggup maknanya buat swab test dalam within certain macam yang sekarang apa yang kita amalkan kan, untuk duduk foto bersama player semua kan. Tapi itu agak costly untuk penonton lah. Tapi at least ada juga alternatif pada yang siapa yang masih belum dapat third vaksin. Let's say lah kalau dia nak juga pergi kan, mungkin ada option yang kuasa boleh kita pertimbangkan ialah dia mengambil swab test PCR ke apa kan. Dan swab test tu ada validity dia lah, mungkin 1 week apa itu, based on apa yang praktis sekarang lah. Memang penting lah vaksin ni kan, sebab kita memandangkan di Eropah kan sekarang, Euro pun dah berlangsung, di London, Copa mereka pun kat Brazil akan berlangsung. Apa kita tengok mereka hadir ke stadium, mungkin kerana yang mana yang diwajibkan ambil vaksin hanya dibenarkan hadir ke stadium. So sudah tiba masanya lah. Kita pun asyik kalau tengok COVID semakin meningkat, kita tak dapat naik masuk stadium kan. So salah satu langkah mewajibkan setiap penyokong mengambil vaksin. Sekarang pun kerajaan pun telah giat untuk menyuruh individu yang ada mengambil vaksin lah. Tak kira lah di mana kita berada pun, nak ke pejabat ke, nak ke shopping mall ke apa semua kan, untuk cover diri kita, bukan diri kita saja, untuk family kita dan keluarga lah. So kita dah akan datang, mungkin kita tak risau lah untuk ke stadium, sebab kita bersama-sama yang lain yang ada vaksin, mungkin keadaan akan menjaga kesihatan kita lah. Kau saya tengoklah bila dengan adanya cadangan seperti ini, mungkin ini mungkin akan menggalakkan secara tak langsung lah kata Kimola yang mungkin sebelum ni 50 nak ambil vaksin, takut sikit nak ambil vaksin, tapi selepas ni mungkin kata macam paksa lah, reda lah mereka akan ambil vaksin juga untuk pergi stadium. Itulah walaupun ialah terpaksa dan rela pun, kita yang orang bola ni, kaki bola ni kena jugalah ambil vaksin. Sebab apa? Hanya tu je lah langkah yang boleh kita untuk hadir ke stadium kan, tanpa memikirkan benda-benda yang lain. Saya sarankan lah, bagi saya pun kena ambil vaksin untuk hadir ke stadium. Begitu juga yang lain. Jadi apa yang boleh digariskan, rata-rata sememangnya bersetuju dengan cadangan mewajibkan pengambilan vaksin ini, cuma mengharapkan ia dapat bermula sebaik satu angka imuniti kelompok yang memuaskan dapat dicapai. Baiklah, bagi pemain pilihan minggu ini, kita bawakan bintang muda Selangor FC
yang baru saja berusia 22 tahun, Syahrul Nazim Zulfaqar, yang kini menjadi sebutan atas aksinya yang cemerlang dipamerkan sepanjang musim ini. Ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pemain yang memiliki potongan rambut afro ini? Jom ikuti sedutan perbualan ini. Okay, Assalamualaikum. Afro nama panggilan. Okay. So lately ni nama Syahrul Nazim ni amat dikenali lah. Bukan saja dalam kalangan fans Selangor, tapi kata fan-fan yang kata follow lah game Liga Malaysia, yang mungkin lihat aksi Nak Syahrul setakat ni begitu baik. So far, tapi orang nak tahu juga Syahrul ataupun orang kata lebih glamour panggilan Afro, mungkin boleh cerita lah boleh dapat nama Afro tu. Dan kalau boleh nak tahu sikit-sikit latar belakang sebelum bermain dengan Selangor ni, memang asal budak Selangor ke, ataupun share lah sikit-sikit yang kita boleh tahu sikit pasal Afro ni. Okay, yang first berkenaan dengan nama, sebab rambut gak, sebab mula pun tak naik afro kan. Saya pun tak expect benda tu nak naik afro. So saya pun macam bila dah bela panjang baru nampak afro. So yang kawan-kawan dah mula panggil afro lalas, dekat situlah lekatnya saya nama afro. Lepas tu latar belakang saya sebelum saya main Selangor, dulu masa sekolah saya main bola juga, tapi tak berapa nak minat sangat dulu sebab atas sebab family tak mak lah, dari segi mak tak bagi sangat main bola sebab ada tertentu. Lepas tu sampai saya form 5, sebab dulu saya main pingpong sebab mak benarkan saya untuk bermain sukan tu indoor saja. So saya bermain pingpong, and then sampai form 5 saya rasa macam pingpong susah sebab Melayu susah nak kalahkan Cina kan. Selalu pingpong Cina yang paling kuat kan. So bagi saya kat situ saya dah fikir, saya bagi tahu kakak saya apa semua, saya kata saya nak try selection bola ni sebab saya nak main bola kan. Sebab minat tu ada, cuma macam family tak bagi dulu. So lepas tu saya dapat selection untuk, kalau ingat, Liga Bola Sepak Rakyat dulu. Liga Bola Sepak Rakyat saya bermain untuk Ceras, saya dapat. And then selepas tu saya bermain untuk Liga KL, bermain untuk Masera United. Oh, Masera. Okay. Pada masa yang sama, dalam tahun yang sama, saya bermain dengan MPNG untuk Liga Selangor. Okay, selepas tu tahun depannya saya dapat offer daripada Selangor. Kat situlah bermulanya saya bermain untuk Selangor, dan saya pun nak kata happy, memang happy sangat sebab ini pertama kali untuk saya bermain untuk state kan. Dulu kalau bagi saya, dulu saya bermain untuk liga biasa, liga sosial, liga biasa macam tu. So saya digelar orang kata main liga Arab sajalah dulu. Tapi tak sangka kan, orang kata rezeki kan. Rezeki tak pernah salah alamat orang kata. Saya dapat offer daripada Selangor dan saya terima offer tu untuk bermain untuk Selangor. Okey. Banyak boleh kita sembang lagi ni. Okey, tapi first nak tanyalah, pingpong pingpong masa tu dah sampai stage mana? Maksudnya sebab bila dah sebut tu macam agak serius lah masa main pingpong di sekolah dulu. Pingpong masa saya ingat lagi tahun 2015, saya tingkatan 4. Masa saya darjah 6, first, iaitu memang betul-betul first saya bermain pingpong. Saya tak tahu pun dulu ada bakat main pingpong. Kat situ paling jauh lah saya sampai selection untuk MSSM. Dan kat situ juga saya seorang saja yang Melayu, yang lain semuanya Cina. Tetapi itu kat situ bukan rezeki saya sebab saya tak dapat selection untuk saya tak dapat mewakili untuk MSSM. Saya dapat bermain sampai MSSS saja, Majlis Sukan Selangor kan. Lepas tu form 1 saya bermain juga
sampai form 5 saya tak miss pingpong dari start darjah 6 sampai form 5. Dulu masa darjah 6 ada cikgu saya pun dia bawa saya dengan adik saya bermain dengan adik saya saja. Adik saya pun bermain pingpong. So kalau ada training ke apa saya akan bermain dengan adik saya. Itu je lah. Ni orang kata cerita yang mungkin ramai tak tahu pasal ni. Jelas. Ramai, saya rasa ramai tak tahu sebab yang mana yang pernah bermain pingpong dengan saya mungkin diorang kenal. Diorang pun tak expect yang saya dapat main bola yang sampai ke tahap sini kan. Masa offer dapat daripada Selangor dulu tu tahun berapa dan adakah bermula daripada Selangor dulu ataupun pilih presiden? Boleh share sikit? Tak silap saya tahun 2018. Tak silap saya 2018. Dalam pertengahan tahun saya pun dah masuk dalam second window. Lepas tu saya masuk tu tak lama, selang beberapa hari saya terus dapat main untuk first match belia, Piala Belia. Saya main dekat, tak silap saya dekat Cyberjaya, saya tak ingat apa nama tempat dia. Ada padang tu. Dekat situ mulalah saya bermain untuk Selangor. First saya main Selangor memang bangga sangat sebab tak pernah. 2018 tak silap saya 2018 pertengahan, dalam bulan 5 atau bulan 6. Okey. Selepas tu dalam tempoh berapa tahun rasa macam progress Afros ni dengan Selangor rasa macam agak cepat lah. Maksudnya lah 4 tahun lepas dipilih belia, sekarang dah main squad utama dan selalu main dalam kata first level. Dulu bagi saya tak pernah pun expect dan saya pun tak pernah pun macam keinginan untuk bermain Liga Super ada. Sebab saya nak bermain dengan senior seperti dulu Amri Yahya apa semua kan. Masa saya masuk tu main Piala Belia, dalam tahun sama juga saya backup untuk, sebenarnya saya sign untuk presiden tapi saya kena cover untuk belia sebab umur lepas lagi time tu 19. So saya boleh main dua tim lah. Ni Piala Presiden dengan Piala Belia. Selepas tu tahun depannya saya bermain untuk Piala Presiden bersama dengan coach K Gunalan. Kat situ tak silap saya sampai Super Air saja, kalah dengan PKMS Super Air 1-0. Lepas tu tahun depannya saya dapat bermain untuk Selangor 2 Liga Perdana bersama dengan coach Michael Fredbender. Lepas tu alhamdulillah dengan doa daripada family saya, kawan saya, semua orang yang saya sayang, diorang doakan, alhamdulillah dapatlah saya bermain untuk Liga Super. Sebenarnya dah 2-3 tahun juga saya bermain untuk Liga Super, tetapi saya cuma dapat training saja, dapat pengalaman di training saja. Tahun ni barulah saya dapat peluang untuk bermain untuk Liga Super. Alhamdulillah, penyokong apa semua, kata-kata yang positif lah orang kata kan. Alhamdulillah, saya pun benda tu saya pun tak nak ambil mudah sangat dengan kata-kata sebab nanti sebagai player dia macam orang kata riak, jadi sombong apa semua. Betul. So saya perlu ambil benda yang positif. Saya ambil saja positif, tapi saya tak ada pun macam saya nak riak apa semua. Saya cuma mau improve saya punya permainan apa semua, banyak lagi kelemahan saya apa semua. Itu je lah. Harapan Afros ni dengan Selangor, dengan orang kata so far individu lah dan juga dengan tim. Kita tahu Selangor season ni kata banyak mempertaruhkan bakat-bakat yang baru naik daripada Selangor dulu daripada Afros ni. Kita tengok ada Daniel Asri pun ada dalam tim kan. Siapa ni? Zikri kan? Zikri. So mungkin Afro rasa Selangor tim ni insyaAllah kalau semua kata apa stay satu tim, mungkin tempoh lagi setahun dua
Selangor kata mungkin kita akan lihat potensi yang lebih baik? InsyaAllah dengan kita training, work hard, kita satu tim bermain, insyaAllah kita akan dapat ke peringkat yang lebih tinggi. Seperti yang coach letakkan pemain muda, bagus, ada bagusnya, ada yang buruknya, tetapi depends pada player bola. Player bola tak semestinya meningkat saja, dia akan ada yang menurun. Dia tak semestinya kita dekat atas saja, dia mesti ada dekat bawah. So bagi saya, ini peluang yang terbaik untuk player muda seperti saya, Alif Aikal, Zikri, Daniel Asri dan lain-lain. Peluang untuk kita orang untuk menunjukkan bakat kita orang dalam tim Selangor dan menunjukkan prestasi yang baik dalam setiap game. InsyaAllah kalau ada work hard dan satu tim bermain, insyaAllah kita orang boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah. Menarik bukan? Dari seorang pemain pingpong semasa di bangku sekolah, dia kini sudah menjadi pemain utama di Selangor FC, malah mungkin mampu dipanggil dalam skuad kebangsaan satu hari nanti. Jadi sudah banyak kita kongsikan dan saya pun sudah berceloteh panjang, maka sampai di sini sajalah Buletin MFL pada minggu ini. Sebelum kita melangkah pergi, apa kata kita imbas kembali kedudukan carta Liga Super dan Liga Premier. Johor Darul Ta'zim di puncak dengan 30 mata hasil daripada 9 kemenangan, diikuti rapat Terengganu FC yang meraih 27 mata. Selangor FC yang menduduki tempat kelima dengan 19 mata masih berpeluang mengejar kelompok 4 atasan kerana hanya ketinggalan 3 mata di belakang Penang FC. Bagi Liga Premier, Sarawak United dan Negeri Sembilan terus rancak bersaing apabila kedua pasukan hanya dipisahkan 1 mata antara satu sama lain, manakala Kelantan United yang ketinggalan 6 mata muncul pencabar terdekat kepada kedua pasukan bagi merebut slot ke Liga Super. Teruskan sentiasa ikuti segala perkembangan Liga Malaysia di Facebook, Instagram dan juga laman web rasmi MFL. Ingat, sentiasa menjaga penjarakan fizikal dan sentiasa patuhi SOP kerana kita masih berjuang untuk memerangi COVID-19. Sampai kita berjumpa lagi. Bye. Download aplikasi Shoot sekarang.